Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa imanan wa taslima. Pertemuan kita kali ini insya-Allah kita akan bincang mengenai hal mufradah. Kita tahu lapaz hal ni ada hal mufradah, ada hal jumlah dan ada hal syibhul jumlah. Kita mulakan dengan hal mufradah. Hiya ma laysat bi jumlatin wala shibhiha. Wa an yutabiqa sahibaha fi an-naw' wal 'adad. Nahwa jaa Zaidun rakiban, jaa Zaidani rakibaini, jaa Zaiduna rakibina, jaat Fatimatu rakibatan. Hal mufrad maksudnya hal yang bukan dalam bentuk jumlah ayat ataupun dalam bentuk ayat yang seakan-akan ianya jumlah. Maksudnya lapah hal itu adalah satu mufrad, ianya serupa dengan sahibuh. Hal ini hendaklah sama ataupun menyamai tuannya, tuan kepada hal itu dari sudut jenis dan dari sudut bilangan. Contohnya kita kata jaa Zaidun rakiban, Zaid datang dengan berkenderaan. Rakiban adalah hal kepada Zaid, sahibul hal adalah Zaid, keadaan Zaid datang dengan berkenderaan. Baik, kita tengok rakiban, ianya hal mufrad, lapah mufrad, bukan lapah dalam bentuk jumlah ayat, bukan lapah dalam bentuk syabih bil jumlah. Dan ianya sama dengan Zaid dengan sahibuha, tuan dia dari sudut mana? Dari sudut muzakkar. Zaid muzakkar, dia pun muzakkar dari sudut naun. Dan dari sudut bilangan, Zaid mufrad, rakiban juga mufrad. Contoh yang kedua, jaa Zaidani rakibaini. Tengok. Apabila Zaid jadi musanna, hal juga kena jadi musanna, lapah hal juga kena jadi musanna. Rakibaini, jadi rakibaini. Dah, musanna dia nasab dengan ya. Dah. Begitu juga bila lapah lain jadi jamak, Zaiduna, maka lapah hal juga kena jamak, rakibina. Dah. Jika sekiranya sahibul hal muannas, hal juga kena muannas. Contohnya jaat Fatimatu rakibatan, Fatimah datang berkenderaan. Rakibah hal kepada Fatimah semasa ia datang. Maka oleh kerana sahibul hal di sini muannas, maka hal juga kena muannas. Ini hal yang begini dinamakan hal mufradah. Hal lapah hal itu dalam bentuk mufradah, bukan maksud mufrad musanna jamak. Maksud mufrad di sini ianya bukan dalam bentuk jumlah dan bukan dalam bentuk syabih bil jumlah. Ahwal halul mufradat. Ahwal hal mufradah.
keadaan hal mufradah. Lapah hal yang mufrad ni macam mana keadaan dia? Lapah yang macam mana kita perlu gunakan? Pertama, an takuna sifatu mutanaqqilah la thabitah. Hendaklah hal itu dalam bentuk sifat yang berpindah-pindah. Maksudnya dia yang berpindah-pindah, maknanya sifat yang tetap, yang tidak tetap, la thabitah. Yang kedua, an takuna mushtaqqah la jamidah. Perkataan itu hendaklah mushtaqqah, bukan perkataan jamidah. Begitu juga an takuna nakirah, perkataan yang jadi hal itu hendaklah perkataan nakirah la ma'rifah, bukan perkataan ma'rifah. Yang keempat, an takuna nafsu sahibiha fil makna, makna dia menunjukkan tuan dia. Makna dia menunjukkan tuan, bukan menunjukkan benda lain. Contoh dia, jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun rakiban. Rakiban ini ialah kata sifat. Datang Zaid. Semasa ia datang, ia sebagai seorang yang berkenderaan. Begitu kalau kita terjemah satu-satunya. Rakiban ni orang yang datang berkenderaan. Tapi kita tak terjemah macam itulah, jadi panjang. Itu terjemah Zaid datang berkenderaan. Jadi rakiban kata sifat. Kenapa ia kata sifat? Sebab dia menunjukkan orang yang membuat, dan ia menunjukkan perbuatan menunggang serta orang yang menunggang. Sebab itulah kita sebut Zaid itu orang yang menunggang. Datang Zaid dengan menunggang. Baik. Sifat menunggang ini ataupun sifat menaiki kenderaan ini, dia tidak tetap, tidak ada sama-sama. Dia tidak ada, dia tidak ada sepanjang masa. Ada masa Zaid berkenderaan, ada masa Zaid berjalan kaki. Mana sifat itu sifat mutanaqqilah. Itu dimaksudkan sifat mutanaqqilah la sabitah, bukan sifat yang kekal. Kalau ianya sifat yang kekal, tidak boleh. Umpamanya kita kata Zaid ni dia rendah, qasiran, rendah, dia seorang yang rendah. Kita tak boleh jadikan seorang yang rendah itu sebagai hal. Sebab hal ni nak nyatakan keadaan dia semasa itu. Jadi kalau sifat sabitah, bukan masa tu saja bersifat semikian. Ketika dia datang pun dia rendah, ketika dia tak datang pun dia rendah. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi maksudnya adalah lapah dia, lapah kata sifat mutanaqqilah, maknanya tidak tetap. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Begitulah perkataan rakiban pada Zaid itu. Yang kedua, mushtaqqah la jamidah. Perkataan itu ialah perkataan mushtaqqah. Rakib ini ada mushtaqqah kerana isim fa'il. Isim fa'il. Kalau perkataan jamidah ni dia berasal begitu. Dia berasal, asal perkataannya bukan daripada perkataan yang lain. Adapun rakibah ini berasal daripada perkataan lain, perkataan rakibah, ataupun daripada perkataan rukub. Itu khilaf ulama lah. Rakibah berasal daripada perkataan rakibah, menunggang, yang menunggang. Jadi rakiban telah menunggang dia. Rakibah ni orang yang menunggang. Perkataan mushtaqqah, perkataan mushtaqqah ni isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, sirah mubalaghah. Ini semua isim mushtaqqah, bukan isim jamidah. Naklah lapah hal itu dalam bentuk isim mushtaqqah, bukan isim jamidah. Isim jamidah tak boleh. Rumah tak boleh jadi hal. Sebab isim jamidah. Syamsun tak boleh jadi hal sebab isim jamidah. Yang ketiganya hendaklah nakirah.
Apa hal tu nakirah? Kita tengok rakiban. Apa hal rakiban ini nakirah? Tak, kalau dia ma'rifah mesti ada alif lam. Ja'a Zaidun ar-rakibu. Kalau berubah alif lam kena ar-rakibu dah lah. Tak boleh. Tak boleh rakiban. Dia kena dia tak boleh jadi hal lah, jadi sifat lah, sifat pada Zaid. Jadi hal ini mestilah nakirah. La ma'rifah. Yang keempat, antakuna nafsu sahibiha fil makna. Ia menunjukkan tuan dia. Tuan dari sudut makna. Maksudnya dia kena guna perkataan isim fa'il, isim maf'ul, yang menunjukkan tuan lah tu. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Tak? Sifat musyabbahah bismil fa'il, sirah mubalaghah. Kalau kita guna ja'a Zaidun rukuban. Tak? Harus guna perkataan rukub. Guna masdar. Tak boleh. Sebab masdar dia menunjukkan perbuatan, tidak menunjukkan orang yang membuat. Dah, kita kata qiyaman, berdiri, tidak menunjuk masdar. Kalau qaimun, orang yang berdiri, qiyaman, berdiri, tidak menunjukkan tuan kepada perbuatan berdiri. Jadi qaimu menunjukkan tuan kepada perbuatan berdiri. Kalau masdar ni dia menunjukkan perbuatan saja, tapi isim fa'il menunjukkan perbuatan serta orang yang membuat. Rakib menunjukkan perbuatan menunggang dan orang yang menunggang. Sebab tu kita jemah penunggang. Dah. Kalau rukuk menunggang. Dah. Tidak boleh guna masdar. Jadi keterangannya lebih lanjut insya-Allah kita akan tengok di pertemuan akan datang. Jadi kena ingat dah keadaan hal mufradat ni, maksudnya lapah hal mufradat adalah ianya dalam bentuk 4 keadaan ini. Sifat mutanaqqilah, la thabitah, an takuna mushtaqqah, la jamidah, an takuna nakirah, la ma'rifah, an takuna nafsu sahibuha fil makna. Dia menunjukkan tuan dia dari sudut makna, menunjukkan perbuatan dan tuan. Maksudnya begitu dah. Ambil perhatian dah. Ini syarat perkataan yang nak jadi hal mufradah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.